Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam siri Horror, di mana aku menceritakan kisah-kisah horror setiap hari Rabu. So pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi sudi untuk menonton video aku ni. So sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Dan kepada sesiapa yang baru saja tonton video aku ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video yang terbaru. Jadi untuk hari ni aku nak bercerita pasal apa pula? Kalau minggu lepas aku dah cerita pasal pengalaman seram aku di Kolej Matrikulasi Changlun, tempat aku belajar. Sekarang ni aku nak cerita pasal bukan pengalaman seram aku sendiri, tapi ini adalah perkara yang pernah terjadi kepada kawan aku semasa kawan aku tu juga belajar di sebuah universiti yang tak jauh pun daripada Kolej Matrikulasi Changlun tu. Iaitu cerita seram di Universiti Utara Malaysia. So mula-mula sekali aku nak ceritakanlah seberingkas pasal Universiti Utara Malaysia ni. Universiti Utara Malaysia ni terletak di Sintok, Kedah. Dan UUM singkatan untuk Universiti Utara Malaysia ni, UUM, dia tak jauh pun daripada Kolej Matrikulasi Changlun ni. Rasanya lebih kurang dalam 10 km macam tu ada kot. Memang tak jauh. Dan Sintok ni, orang yang pernah pergi ke area ataupun dia pernah lalu kat Padang Besar, dia mesti perasan signboard Sintok ni. Dan kalau dia tak pernah sampai situ, memang dia susah nak perasan kawasan Sintok ni. Sebab Sintok ni dia memang agak dalam juga. Dia tak sepopular macam Alostar ke apa. Sebab dia bukan kat tengah bandar, dia memang dekat kata pinggir-pinggir bandar lah. Dan UUM ni dikatakan kat belakang dia, kawasan UM tu kat belakang dia adalah sempadan Thailand. Dan kat situ ada askar Thailand yang sedang mengawal sempadan lah untuk mengelakkan berlakunya pencerobohan lah. So macam aku tahu Sintok ni pasal aku belajar kat Changlun. Sebelum aku masuk matrik Changlun pun aku tak tahu ada tempat nama Changlun. Begitu juga kalau aku tak pernah belajar kat Changlun ni, aku tak tahu tempat nama Sintok ni. Sebab dia memang dalam gila kawasan tu. Kata apa, memang banyak lagi hutan lah kat situ. UM ni senang cerita, dia dikelilingi dengan hutan lah. Tapi dalam tu ada golf. Ada golf course dalam tu. Alright. So cukup. Kata apa, lagi satu nak cerita sikit. UM ni dia punya keutamaan dia lah. Kalau siapa-siapa yang nak belajar kat situ, keutamaan dia ialah dalam bidang management lah. So kalau nak belajar pasal business management ke, pasal hotel management ke, senang cerita pasal management lah, memang kat situ lah kata apa, kepakaran yang ada di UM ni. So cukup cerita pasal UM. Sekarang ni kita masuk ke cerita seram yang pernah berlaku di UM, yang pernah berlaku kepada kawan aku. Cerita dia macam ni. Kawan aku ni, biasa kita student kat UM ni, semua orang duduk dalam, tak ada orang yang duduk luar. Kita punya hostel dipanggil sebagai kolej kediaman lah. Kolej kediaman. So kawan aku ni dia kena buat assignment. So bila buat assignment ni, kita takkan dapat group yang sama satu kolej kediaman. So nak tak nak, ada member aku ni, aku bagi nama Amir lah, senang. Amir ni dia dapat member-member yang group assignment dia ialah di kolej kediaman yang jauh. Bukan kat kolej kediaman macam aku, kolej kediaman YAB, Yayasan Buhari. Dan kawan-kawan dia, group assignment dia ialah kolej kediaman di tempat lain. Jauh juga Dan dia orang terpaksa buat assignment. Biasanya kalau kita orang akan berkumpul di satu pusat pelajar ni, dia dekat dengan, kita orang dulu panggil dia D-Mall lah, D-Mall. Sekarang ni aku tak tahu dah tukar nama ke tak. Dan kita orang akan berkumpul kat situ untuk buat assignment pada waktu malam lah. Dia depend sebenarnya kat ahli kumpulan tu. Ahli kumpulan tu banyak daripada kolej mana kan. So disebabkan Amir ni, member-member group assignment dia banyak yang duduk berdekatan dengan tempat pusat pelajar tu. So Amir terpaksalah ke sana untuk buat assignment.
So Amir pun pergilah ke sana pada waktu malam kan. Dan lepas isyak tu dia pergi lah buat assignment kat sana. Dan bila buat assignment ni, disebabkan buat assignment pun last minute, so banyak benda jadi cacah merbah. Dan akhirnya tak settle lah kerja tu dekat pusat belajar. Pusat belajar tu pukul 11 malam macam tu dah tutup lah. Dan diorang pun sambung buat kerja tu kat Kolej Kediaman kawan dia. Aku tak ingat Kolej Kediaman apa lah, sebab kawasan yang dekat dengan situ ada Kolej Kediaman Petronas, Gatri, Perwaja. Aku tak sure mana satu kan. Tapi area-area situ lah. So dia balik bilik, Amir ni balik bilik kawan dia untuk sambung buat assignment lagi lah. So buat assignment pun siap. Tapi masa tu jam dah menunjuk bukan pukul 2 pagi lah. Dan Amir ni pun tak adalah pula nak tumpang tidur bilik kawan dia, sebab bilik bukan besar mana pun. Dah nak menyesak kat bilik, menyemak pula kat bilik orang. So Amir pun decide untuk balik lah. Balik ke Kolej Kediaman Yayasan Al-Buhari. So masa ni Amir ni dia naik motor daripada Kolej YAB, dia kolej kawan dia tu, dia naik motor. So nak balik pun dia akan naik motor jugalah. Dan dia ikut jalan belakang dekat dalam UEM lah, jalan belakang. Jalan belakang kat UEM tu memang aku boleh cakap sunyi gila lah. Lebih-lebih lagi macam Amir nak balik pukul 1-2 pagi ni, memang sunyi betul. Masa tu ramai orang dah tidur dah pun. Dan tak nampak kereta kenderaan lain ke apa, tak ada. Sebab semua dah lepak masuk dekat kolej kan. Apa lagi nak merayau kan. So Amir pun balik lah. Jarak antara nak balik daripada kata macam kolej kawan Amir ni, nak balik ke kolej YAB tu ada lebih kurang dalam 3-4 km macam tu juga untuk balik. So Amir pun bawa lah motor. Bawa motor. Tiba-tiba Amir nampak bas UEM. Bas UEM ni dia diguna pakai untuk mengangkat atau membawa pelajar daripada kolej ke dewan kuliah especially untuk macam kolej yang jauh-jauh ni, macam kolej aku, kolej YAB ni memang jauh. Kalau nak menapak ke dewan kuliah tu memang jauh lah. Memang kalau sampai dewan kuliah sambil berjalan kaki memang berpuluh gila lah. So perlukan bas. Tapi masalahnya Amir nampak bas ni pukul 1-2 pagi. Tak logik sebenarnya bas tu masih beroperasi pukul 1-2 pagi. So masa Amir bawa tu dan Amir nampak bas tu, Amir dah rasa tak sedap hati lah sebenarnya. Sebab dia rasa pelik. Apa hal ada bas ni? Dan bas tu pula dia bawa dengan kelajuan yang tak laju sangat, tak slow sangat. Biasa je, tapi bukan kelajuan yang sepatutnya bas bawa. Sepatutnya bas tu bawa laju berdesuk macam tu ke ini kelajuan yang bersahaja je. So Amir pun dah macam pelik. Dan bila Amir semakin dekat dengan bas tu, baru Amir perasan lampu bas tu semua tak buka. Lampu belakang tak ada, malah lampu depan pun tak ada. Amir macam pelik. Tapi kat lampu jalan ada lah. Lampu jalan tu yang bercahaya, yang berselang-seli tu, Amir boleh nampak lah kedudukan bas tu. So bila Amir lalu kat bas tu, dah semakin nak hampir dekat bas tu, Amir masa tu kat belakang bas tu, dia rasa macam kenapa bas ni lambat sangat. So Amir pun decide untuk potong. Amir potong, sap potong. Masa Amir potong tu, Amir rasa macam memang dia rasa macam tak kena dengan bas tu. Dan Amir putuskan untuk jenguk pemandu di dalam bas tu. So Amir pun jalan, bawa motor dia, press, kasih sama level dengan pintu bas. Amir pun berdiri macam dia pijak lah kat tempat pemijak motosikal tu. Bukan dia berdiri atas seat kan. Ni bukan dia nak buat sarkas tau. So dia berdiri kat pemijak tu. Dia tengok, dia pusing kiri. Masa dia pusing kiri tu, dia tengok dalam bas tu tak ada driver. Amir punya cuak, dia duduk balik, dia press motor dia, laju tinggalkan bas tu. Pertama kalinya dia tengok bas tak ada pemandu. Selalu kita dengar cerita Volkswagen kuning kat Lebuh Raya Karak tu tak ada driver kan. Ini bas UUM. Amir jumpa waktu pagi 1-2 pagi, tak ada pemandu di dalamnya. Amir pun pecut balik. Dan Amir dia demam
seminggu juga disebabkan perkara tersebut. Ya, siapa je yang tak terkejut, siapa je yang tak takut, siapa je yang tak cuak. Kau jumpa bas, bawa slow pukul 1-2 pagi, dan bila kau lalu rapat dengan bas tu, kau tengok tak ada driver dalam tu. Tak goyang ke? Aku rasa kebanyakan orang akan goyang dengan benda-benda macam tu, malah boleh demam. Sebab bas tu boleh bergerak dengan sendiri. So itu kisah pertama pasal Amir. Ini lagi satu cerita seram yang berlaku pada seorang lagi kawan. Di mana cerita ni disampaikan kawan aku. Cerita ni daripada kawan kepada kawan aku. Biasalah cerita yang sampai menyampai ni kan. Tapi boleh yang kata apa, boleh dipercayai tapi terpulang kepada korang yang dengar ni, sama ada nak percaya ataupun tidak. Itu terpulang kepada korang untuk percaya. So cerita seram yang seterusnya berlaku di kolej kediaman luar daripada kampus UUM. UUM ni dia ada 2 kolej luar, di mana nama kolej tu ialah Kolej Bukit Kaci. Bukit Kaci 1, Bukit Kaci 2. Tapi sekarang dengan cerita diorang dah tukar nama, dah tak bagi nama Bukit Kaci dah. Dan budak Kolej Bukit Kaci ni dia memang paling jauh untuk sampai ke kampus UM, untuk datang ke dewan kuliah semua. So memang kesian siapa yang duduk dekat Kolej Bukit Kaci ni. Dan Kolej Bukit Kaci ni memang terletak di kawasan yang lagi kata penuh gila hutan kat sekeliling tu. So cerita dia macam ni. Disebabkan Kolej Bukit Kaci ni dia jauh dengan kampus, so di Kolej Bukit Kaci ni dibina satu tempat untuk bersukan jugalah untuk budak-budak Kolej Bukit Kaci. Sebab kesian dia orang nak datang ke pusat sukan yang ada dalam kampus kan, jauh kan. So memang kesian kepada budak-budak ni. So pihak UM pun dia, masa dia buat bangunan Kolej Kediaman Bukit Kaci tu, buatlah juga tempat bermain, tempat bersukan untuk budak-budak Kolej Bukit Kaci. So nak dijadikan cerita pada satu malam ni, aku bagi nama kawan kepada kawan aku ni Zaid. Zaid. So Zaid masa tu dia tengah buat kerja pada waktu malam. Roommate dia pun dah tidur, dia tengah buat kerja. So masa awal dia buat kerja tak ada masalah pun, semua berjalan dengan lancar. Dia buat kerja macam biasa. Tiba-tiba masa dia tengah buat kerja tu, dia dengar bunyi riuh rendah. Dia dengar bunyi riuh rendah. Masa tu lebih kurang memang dah lewat malam dah lebih daripada pukul 12 malam. So dia dengar bunyi riuh rendah, bising macam ada pesta, bunyi suara orang. Amir pun pelik. Apa ada bunyi bising-bising ni Ada orang buat event ke waktu-waktu macam ni kan? Dah pelik. So Amir pun relax lagi sebab bunyi bising tu dia macam tenggelam timbul. Lama-lama Amir dengar benda tu makin rancak lah. Dan tak tenggelam timbul lah, sebab makin rancak. Lepas tu makin macam orang makin ramai. Masa tu Amir pun dah macam apa pula ni, bising pula tu, nak kena tengok ni. So Amir pun buka tingkap. Depan bilik Amir ni adalah court basketball. Court basketball. Amir lah, depan bilik Zaid ni adalah court basketball. So masa Amir buka tingkap tengok tu, masa tu Amir tak Zaid ni dia tak suspek benda-benda yang mistik apa, tak ada. Sebab benda tu bising macam suara manusia kan. Dan takkan kita nak suspek bunyi makhluk-makhluk halus kan, macam suara manusia. So tak ada suspek apa-apa tak syak apa-apa. Amir buka tingkap, tak ada rasa takut buka lansir tengok. Bila tengok dekat court basketball tu gelap, lampu tak menyala apa, tapi cahaya tu cahaya samar-samar daripada koridor apa semua, yang orang kata menerangkan sedikit kawasan di court basketball tu. So Amir tengok, tak ada orang pun, tapi bunyi tu masih ada. Masa ni Amir dah start meremang. Bulu roma Zaid ni dah meremang. Sebab dia tengok court basketball tu kosong, tapi ada bunyi. Dan keadaan tu menyebabkan si Zaid ni jadi kaget Dia terkaku dekat tingkap tu, dia tengok, tak ada orang ni, tapi apa pasal ada bunyi? Dan bila si Zaid ni dia kaget, mata dia merenung tajam, pandang tajam ke arah basketball tu, tiba-tiba terdengar satu suara kanak-kanak
yang menyebabkan si Zaid ni terus melompat pergi kat katil dia. Okay, bayangkan kau tengok satu court basketball kosong, tapi ada suara riuh rendah macam manusia, tapi kau tak nampak orang, dan tiba-tiba kau dengar suara kanak-kanak bercakap macam ni. Mak, tengok tu, ada abang tengah tengok kita. Apa perasaan kau bila kau tengok kawasan tak ada orang, tiba-tiba kau dengar suara macam tu? Kau rasa macam mana? Adakah kau rasa macam kalau kejadian tu berlaku waktu petang dan memang ada budak-budak kat situ, tak ada masalah tau. Tapi ini waktu malam, tengah malam, dan kau tak nampak ada orang, kau boleh dengar suara macam tu pula. Tak ke takut? Tak ke ni segala bulu roma kat badan ni meremang? Memang goyang, memang cuak. Si Zaid ni melompat terus, tak ada sambung buat kerja, melompat terus pergi kat katil dia, sebab takut benda tu datang. Dan bila Zaid ceritakan benda tu, ada yang mengatakan bahawa ya, sebenarnya kita ni bukan hidup bersorangan kan. Manusia ni ada makhluk-makhluk lain, jin, syaitan semua dan sebagainya. Dan golongan ni mereka pun ada keluarga juga. Dan dikatakan bahawa mereka ni cuba meniru apa yang manusia buat di sebelah petang tu, main sama-sama kan. Dan golongan ni pun pada waktu malam, iaitu pada waktu manusia tak aktif ni, tidur, mereka pula yang cuba nak meniru apa tindakan manusia pada waktu siang hari. Tu yang si Zaid ni boleh dengar bunyi suara riuh rendah macam ada orang buat pesta tu. So inilah dua kisah seram yang aku pernah dengar sepanjang aku belajar di Universiti Utara Malaysia. Dan aku yakin yang mendengar ni pun ada budak-budak UUM juga. Dan kalau korang ada kisah seram yang berkaitan dengan UUM yang korang nak kongsikan, korang boleh tinggalkan cerita seram korang di ruangan komen, dan aku akan baca, aku akan respon insyaAllah kalau korang sudi kongsikan lah. So aku rasa setakat tu saja cerita untuk siri Horror Boo ni. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar sampai habis. Aku rasa ni first time aku buat Horror Boo lah, betul lah, Horror Boo sampai 17 minit, 18 minit ni first time aku buat ni. So kalau korang suka cerita aku, jangan lupa untuk klik thumbs up dan jangan lupa untuk klik subscribe. Kita jumpa lagi esok insyaAllah dalam siri kisah seram netizen. Okay, setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.